Jadi alhamdulillah, cerita Asma yang pertama, Asma binti Abu Bakar ni kita tahu dia anak kepada Sayyidina Abu Bakar dan dia kakak kepada Aisyah. Kisah dia yang pertama yang disebut-sebut oleh Ustaz, kenapa diberi gelaran Zatun Niqatain, iaitu dua tali pinggang. Dalam peristiwa ketika Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di gua apa? Gua Hira ke Gua Sur? Di Gua Sur. Di Gua Sur ni jarak daripada rumah ke Gua Sur lebih kurang 7 km. Dekat ke jauh? Dekat ke tuan? Kita kalau nak pergi Bandar Seremban lebih kurang 3 berapa kilometer? 5 kot. Sini ke Bandar Seremban 5. Ada tak orang yang sanggup berjalan kaki? Ada tak sanggup berjalan kaki ke Bandar Seremban? Tak ada. Asma binti Abu Bakar ni dia berjalan kaki 7 km dalam keadaan mengandung syarat mengandung. Dan dalam keadaan ketika itu Abu Jahal buat pengumuman, barang siapa yang boleh menjejaki Muhammad sama ada mati ataupun hidup akan diberikan 100 ekor unta. Allah. Jadi masing-masing keluar, penjenayah keluar, semua nak target nak kejar Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Semua keluar, dia keluar dalam keadaan sangat berisiko, orang sedang jejak 7 km bukan dekat, dia dalam keadaan ibu yang mengandung syarat. Dalam keadaan jalan tu bukan jalan lurus highway macam kita, tapi jalan yang turun naik bukit, sangat berbahaya di malam yang kelam, malam yang gelap. Lalu dipanjatnya Bukit Sur itu, nak pergi ke Gua Sur kan di atas bukit kan. Ketika saya tak tahu sekarang sebab saya belum lagi ada rezeki untuk ziarah, tapi katanya batu-batu yang tajam. Sekarang mungkin dah ada laluan, betul kan? Tapi ketika itu, ia satu gua yang tak pernah dijejaki, tak pernah dijejak oleh manusia. Sebab itu berapa kali kan penjejak nak kejar Nabi Muhammad tak jadi naik. Dia kata dari sejak aku lahir sampai sekarang tak pernah ada orang duduk atas tu. Buktinya apa? Ada burung, ada sarang labah-labah yang dah menunjukkan usia yang sangat lama. Jadi bagaimana kita boleh bayangkan ya, bila Asma ni nak sampai nak naik, dia bawa bekalan makanan. Kemudian apa yang dia buat? Dia ambil tali pinggang dia, dia belah dua. Satu diikat kembali. Kita sekarang ada getah, kita tak panggil tali pinggang dah, perempuan kan tak pakai tali. Jadi dia potong dua tu, satu untuk ikat makanan, satu untuk ikat kembali kain dia. Kemudian dia panjat dalam keadaan yang syarat begitu naik. Berapa hari? Berapa kali Asma buat begitu? Berapa hari Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur? 3 hari. 3 hari 3 malam. Betapa hebatnya keberanian Asma binti Abu Bakar. Begitulah. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Asma ni dia dikunjungi oleh Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, "Wahai Asma, mana ayah kamu?" Asma dengan berani, bukan dia jawab dia tak tahu, sebab tak tahu tu macam menipu kan. Tapi dia jawab, sejak bila seorang lelaki Quraisy akan memberitahu anak perempuannya ke mana dia nak pergi? Dia tanya balik, dia jawab, sejak bila? Sebab memang menjadi adat kebiasaan orang Arab Quraisy, terutamanya orang lelaki, dia tak ada, dia tak perlu bagi tahu pun kepada anak ke kepada isteri nak keluar-keluar. Itu kehebatan dia. Kata sejak bila lelaki Quraisy perlu beritahu wanita di dalam rumah tu? Ditanya sampai kali ketiga, Asma tetap jawab soal jawapan yang sama. Apa Abu Jahal buat? Dia tampar Asma dengan sekuatnya sampai tercabut anting-anting, tersungkur ke tanah sampai berdarah. Pun begitu Asma tak buka mulut dia. Berani sangat. Cerita yang ketiga Asma ni nak menunjukkan kebijaksanaan dia ataupun sikap dia yang nak menutup aib ayah dia. Ini sebenarnya nak bagi muhasabah kita juga ya, para isteri sekalian. Apabila bapa kepada Sayyidina Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ni buta. Maksudnya datuk dia lah, datuk kepada Asma. Dia datang dan ketika ini Abu Quhafah ni belum masuk Islam lagi. Dia datang, dia kata, "Wahai Asma, celakalah kamu, rugilah kamu pada muka kamu." Macam itulah, celakalah kamu, kesian dekat kamu. Sebab bapa kamu telah meninggalkan kamu tanpa harta 1 sen pun. Bapa kamu telah menzalimi kamu. Dia cuba nak memujuk cucu dia ni. Lalu Asma kata, "Tidak, ayah meninggalkan sesuatu yang berharga untuk kita, untuk kami, untuk saya." Begitulah. Lalu Asma buat apa? Dia ambil beberapa biji batu, kemudian diisi dalam satu lubang yang biasa disimpankan harta di rumah tersebut. Kemudian dia letak kain, dia pun ambil tangan datuk dia tu. "Wahai datukku, cuba kamu rasakan, inilah harta yang ditinggalkan oleh ayahku." Subhanallah.
Kalau kita lah kan, na'udzubillah lah, insya-Allah bukan kita lah. Kalaulah ada orang tanya tentang, orang yang tanya tu pula contoh mak kepada suami kita, mak mertua kita lah kan. Macam mana perangai dia? Dia okey tak? Kebetulan suami kita pagi tu tak bangun subuh. Agak-agak nak cakap tak? Contohlah kan. Tiba-tiba ditanya ni oleh orang yang memang kita rasa boleh mengadu. Anak mak tu entahlah mak. Boleh saja mulut ni rasa nak buka cerita. Saya ni sabar dah lama dah, mak tanya hari ni nak cerita memang tak semayang anak mak tu. Contohlah kan. Tapi nak sebutnya Asma ni sangat bijak menutup. Nak kata keaiban, ia bukan satu keaiban bagi kita, tapi satu pengorbanan Saidina Abu Bakar membelanjakan segala hartanya. Subhanallah. Bila sebut pasal Abu Bakar